A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Ali Imran ayat 178. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Pengajaran ayat 176 dan 177. Ayat 176, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr innahum lan yadurrullaha syai'a yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah wa lahum 'adzabun 'azim. Maksudnya orang-orang yang bersegera kepada kekufuran, janganlah menyedihkan engkau, kerana sesungguhnya mereka tidak akan memudaratkan agama Allah sedikit pun. Allah tidak ingin menjadikan bagi mereka sedikit pun kebaikan di akhirat. Dan bagi mereka azab yang besar. Pengajaran ayat 176. Pertama, amaran keras daripada Allah kepada mereka yang dalam kekufuran. Dan sentiasa berusaha untuk menyesatkan orang ramai. Bahawa mereka akan diazab oleh Allah. Yang kedua, sifat tamak Nabi. Sifat tamak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memastikan seramai mungkin manusia mendapat hidayah Allah. Sehingga perkara yang sangat menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah apabila manusia tidak beriman
apabila manusia tidak beriman kepada Allah. Yang ketiga, hidup Nabi sentiasa dalam kesusahan, kemiskinan, dan sentiasa dihina oleh orang-orang musyrikin. Tetapi semua itu bukan perkara yang menyedihkan. Baginda. Sebaliknya, yang menyedihkan baginda ialah kekufuran mereka. Yang keempat, antara sifat kebodohan manusia ialah kekal dalam kekufuran, bahkan bersegera dalam menyebarkan kekufuran. Yang kelima, maksiat dan kekufuran manusia sedikit pun tidak boleh memudaratkan Allah dan agamanya. Sebagaimana ketaatan manusia kepada Allah sedikit pun tidak memberi apa-apa kebaikan kepada Allah. Kerana Allah Maha Kaya. Yang keenam, mereka yang mati dalam kekufuran tidak akan dapat sedikit pun kebaikan di akhirat. Bahkan mereka kekal di dalam neraka. Okey, ayat 177. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ishtarawul kufra bil iman lan yadurrullaha syai'a wa lahum 'adzabun alim.
Maksud dia, sesungguhnya orang-orang yang mereka telah membeli kekufuran dengan keimanan. Mereka itu tidak sekali-kali boleh memudaratkan Allah sedikit pun. Dan bagi mereka azab yang pedih. Pengajarannya, pertama, kekufuran adalah pilihan dan kehendak manusia. Kekufuran adalah pilihan dan kehendak manusia. Seumpama mereka membeli barang yang mereka suka, bukan oleh manusia. Begitu juga setiap maksiat yang dilakukan oleh manusia. Itu semua adalah pilihan manusia. Yang kedua, kerugian yang besar bagi mereka yang memilih kufur dibandingkan dengan iman. Bahkan jual beli yang paling rugi, ialah membeli perkara yang membinasakan diri sendiri. Membeli perkara yang membinasakan diri sendiri dengan bayaran nikmat yang boleh menyelamatkan diri sendiri. Yang ketiga, seramai mana manusia yang kufur kepada Allah, ia sedikit pun tidak menjejaskan dan memudaratkan Allah. Berbeza dengan kerajaan di dunia, semakin ramai ia menentang pemimpin, semakin lemahlah pemimpin tersebut. Okey, habis lah. Kesambut ada murai seterusnya. Okey. Ayat malam ni, ayat 178, kaitan dengan ayat sebelum. Kalau ayat sebelum ni Allah menceritakan kenapa manusia bersegera kepada kekufuran dan sangat aktif menyebarkan kesesatan, sehingga perkara itu menyedihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ayat selepas itu juga Allah bagi tahu
kekufuran ni sampai tahap sangat dicintai oleh orang-orang kafir. Seumpama mereka membeli barang. Maka ayat malam ni Allah nak bagi tahu apa punca orang-orang yang kafir kekal dalam kekufuran dan sangat bersungguh-sungguh untuk menyebarkan kekufuran. Apa yang mereka nak sebenarnya? Jawapannya tidak lain tidak bukan ialah dunia. Matlamat mereka ialah dunia. Jadi Allah nak tempelak mereka dunia yang mereka inginkan dan yang mereka dapat itu sehingga mereka kekal dalam kekufuran. Tidak ada apa-apa pun sebenarnya untuk mereka di dunia dan di akhirat. Okey, kita tadabbur. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Wala dan janganlah Yahsabanna daripada hisab. Hisab mana apa? Mengira ataupun menyangka, ataupun boleh diterjemah sebagai yakin. Janganlah menyangka siapa ni? Orang-orang yang kafaru. Mereka kufur. Mana Allah kata janganlah orang-orang kafir menyangka ataupun mengira annama. Annama ni bukan innama yang kita jumpa sebelum ni. Innama yang kita jumpa sebelum ni dipanggil apa? Adatu hasri. Makna nak membataskan maksud. Contoh innamal a'malu binniyat. Tapi di sini bukan innama tapi annama. Jadi ada dua huruf, satu anna yang makna dia sesungguhnya. Yang kedua ma. Ma tu isim mausul yang bermakna allazi. Seolah ayat ini Allah nak bagi tahu anna allazina. Sesungguhnya yang numli ni imla mana ada imhal, kami tangguh. Sesungguhnya yang kami tangguh. Imhal lahum kepada mereka khairun adalah baik li anfusihim untuk diri-diri mereka. Okey. Jadi dalam ayat ini Allah nak melarang Allah nak melarang siapa ni? Orang-orang kafir. Jadi walaupun ayat ini tuju pada orang kafir tapi mengajar untuk kita semua. Apa yang Allah larang kepada orang kafir, jangan orang beriman yang buat. Kalau kita yang buat, mana kita ada sifat orang kafir. Okey, apa penyakit ni? Penyakit yang Allah larang ni. Agak-agak apa dia?
Sangka apa? Sebenar ayat sampai li anfusim tu dia dah lengkap tu. Makna sepatutnya kita dah faham lah. Jangan orang-orang kafir sangka kami tangguh bagi mereka itu adalah baik untuk mereka. Ha? Bila? Numli itu kami bagi tangguh. Tangguh apa ni? Kami bagi umur panjang, kami bagi sihat berterusan, kami bagi kaya, kami bagi pangkat, kami bagi kuasa, kan? Biasa bila orang tu sihat, ada kuasa, naik pangkat, biasanya perasaannya apa? Baik ke tak baik? Ha? Baik ke tak baik? Baiklah. Jadi Allah kata jangan kamu sangka semua tu adalah baik. Boleh faham? Jadi perasaan ni adakah ada pada orang kafir saja ataupun pada orang Islam juga? Orang Islam kan? Sebab itulah bila kita semakin kaya, kita seronok ke kita sedih? Kenapa seronok? Sebab kita rasa mulia, khairun. Kadang-kadang bila naik pangkat kita buat kenduri, kan? Kenduri sedih ke kenduri suka? Nampak tak penyakit tu? Jadi Allah kata jangan. Bila jangan, makna dalam bahasa apa dia? Larangan. Bila larang, hukumnya haram. Haram. Bila Allah panjang umur kita, bila Allah bagi harta banyak, haram. Kita rasa itu adalah baik untuk aku. Haram. Berdosa. Betul? Ada tak perasaan tu? Biar betul. Sebelum ni ada tak? Belum kaya, tapi paling kurang dah sihat, kan? Sihat tak? Bila orang tanya, sihat tak? Alhamdulillah. Ada tak rasa baik dengan kesihatan tu? Allah kata jangan anggap semua tu khairun. Kenapa tak boleh rasa baik? Allah beritahu sebab innama. Ni tengok beza. Kalau kita perasan, tu innama, yang ni annama. Bila innama, apa tadi dia panggil apa? Adat apa? Adatu hasrin. Kalau innama, baris bawah, dipanggil adatu hasrin. Maksud apa tu? Innama ni maksud dia untuk membataskan makna. Bagaimana saya bagi contoh, innama Muhammadun mudarrisun. Innama Muhammadun mudarrisun. Apa makna dia? Sesungguhnya hanyalah Muhammad itu guru. Dia tak jadi benda yang lain. Guru sahaja. Berbeza dengan annama makna lain. Kan? Sebab itulah bila innama, tengok terjemahan dia apa dia tu? Hanyalah. Sini ada tak hanyalah? Tak ada. Okey, sesungguhnya hanyalah. Hanyalah numli, kami memberi tangguh. Memberi tangguh di mana? Kami panjangkan umur. Kufur tapi panjang umur. Makna sepatut bila kufur Allah buat apa? Logiknya lah, bagi mati, kan? Bagi azab. Bila kufur Allah bagi harta lagi banyak. Logiknya Allah tak bagilah. Jadi Allah kata sesungguhnya hanyalah kami panjangkan umur, kami banyakkan harta mereka, mereka semakin sihat, semakin bergembira, lahum, kepada mereka. Apa tujuan? Liyazdadu, supaya yazdadu, mereka bertambah. Bertambah apa ni?
isman, dosa. Nampak? Jadi Allah bagi panjang umur, bagi sihat kepada orang kafir ataupun orang tak beriman lah. Semakin kaya, semakin naik pangkat, semakin kekal berkuasa. Apa tujuan? Okey. Ada tujuan lain? Selain pada nak tambah dosa. Ada tujuan yang kedua? Ha? Ada tujuan kedua? Ada tujuan kedua? Satu ke ataupun ada tujuan kedua? Ha? Satu je? Mana tahu satu? Innama. Itu mana innama? Hanya tujuan untuk mereka bertambah dosa. Dia kalau orang kafir dengar ni, dia seronok ke dia sedih? Ha? Tapi mesej ni tak sampai pada diorang kan? Pada orang kafir pun tak sampai, pada orang Islam pun sebab yang dia tahu apa dah? Liyazdadu, dua harakah kan? Saya bagi analogi kan, bila kita selalu buat salah, selalu langgar peraturan, kerajaan tak tangkap kita, kerajaan lepas. Lepas tu satu masa kerajaan bagi tahu, saya sengaja tak tahan awak, sengaja tak tangkap awak, sengaja tak hukum awak supaya apa? Supaya awak lagi banyak buat kesalahan, supaya bila jatuh hukuman tu lagi berat. Macam mana perasaan kita? Nak terus kejahatan atau berhenti? Ha? Kenapa berhenti? Takut hukuman yang lagi bertambah. Ini faedah ayat ni. Kalau siapa yang dengar, dia akan jadi takut. Oh, rupa-rupa aku semakin senang. Rupa-rupa dalam masa sama dosa semakin bertambah. Bila dosa bertambah, azab semakin tambah. Orang yang kufur 10 hari dengan orang yang kufur 20 hari, beza tak? Beza. Orang yang kufur 10 tahun dengan yang kufur 20 tahun, beza. Sebab tu Allah kata walahum, dan bagi mereka azab muhin, yang muhinun makna yang hina. Sebelum ini Allah kata walahum azabun alim. Lepas tu walahum azabun azim. Yang ni pula azabun muhin. Apa beza? Tengok konteks ayat. Ayat ni orang kafir terus kufur kepada Allah. Makna apa tu? Apa sebab mereka terus kufur kepada Allah? Sombong. Bila sombong, azab yang sesuai ialah kehinaan. Orang yang sombong sepatut dihina habis-habisan. Bolehkah? Jadi kalau kita dapat nikmat, tak boleh nak rasa baik kan? Habis nak rasa apa? Nak rasa apa? Sedih. Bila orang bagi surat naik pangkat, sedih je. Kenapa ni? Kalau aku seronok jadi macam orang kafir pula kan? Ha? Tak, bila ayat Quran ni sebenar untuk semua manusia. Tapi Allah nak beritahu yang biasa rasa seronok ni orang kafir. Kalau orang Islam ada perangai macam tu, orang Islam ada perangai orang kafir. Kan? Dan sebenarnya orang Islam mudah tak nak jadi orang kafir? Mudah tak? Dengan apa? Dengan syirik boleh jadi kafir. Ataupun dengan tinggal solat boleh jadi kafir. Kan? Kalau ikut mazhab Hambali, tinggal satu solat dengan saja kafir dah. Kafir dah. Bila dia kafir sebab tinggal satu solat, ayat ni termasuklah untuk dia. Okey. Cuba buka surah ni, surah Al-An'am ayat 44.
Okey. Tengok ayat ni ada kaitan dengan ayat yang kita belajar malam ni. Cuba terjemah. Falamma, maka lamma pada lamma. Tatkala. Oi, bahasa Inggeris. Tak apa. Anda boleh baca walaupun tak faham. Falamma nasu, maka tatkala nasu, mereka lupa. Siapa ni orang yang tak beriman? Lupa apa dia? Lupa banyak lupa kan, tapi ada lupa yang satu musibah yang besar. Lupa ma zukiru bihi, lupa apa yang mereka diperingatkan dengannya, tentang akhirat, tentang tujuan hidup. Mereka lupa. Dah bagi peringatan, tapi mereka lupa. Apa agak-agak Tuhan buat pada orang ni? Bagi tazkirah lupa juga, masuk kelas tadabbur lupa juga. Apa yang Allah buat pada orang macam ni? Fatahna, kami buka alaihim, kepada mereka yang asyik lupa je tazkirah, lupa je peringatan Allah. Kami buka pada mereka abwab. Abwab ni jamak. Kalau satu babun, kalau abwab pintu-pintu. Pintu-pintu apa ni? Kulli syai'in, setiap sesuatu. Pintu apa ni? Pintu segala nikmat. Pintu nikmat banyak tak? Ada kadang-kadang masuk melalui anak, kadang-kadang melalui suami, kadang-kadang melalui politik, kadang-kadang melalui bisnes. Semua pintu kebaikan nikmat Allah buka. 1, 2, 3, 4 kan? Sebab apa? Sebab dia beriman? Tak. Sebab dia lupa peringatan Allah. Logiknya bila lupa, Allah kami turunkan azab. Tak. Kemudian hatta, sampai bila ni Allah buka pintu-pintu nikmat, bisnes makin menjadi kuasa semakin kekal kan, lepas langkah syaitan. Okey. Hatta, sehingga sampai bila? Iza farihu, apabila mereka dah seronok sangat dengan segala nikmat yang kami buka tu, dah seronok sangat dengan apa yang mereka diberi. Allah kata mereka diberi, bukan mereka dapat, Allah saja bagi. Macam tadilah, sengaja bagi untuk apa? Bertambah dosa. Maka ketika itu tengah-tengah seronok tu, akhaznahum, kami timpa kepada mereka baghtatan, secara mengejut. Sama ada mereka mati ataupun ditarik kesenangan, dalam keadaan mereka tengah-tengah berseronok tu hilang sekaligus. Fa izahum, maka tiba-tiba mereka mublisun, mereka putus asa daripada kebaikan. Mereka tak boleh buat apa dah. Sebab apa? Dah terlambat. Kan? Boleh? Jadi peringatan kepada siapa ni yang semakin dapat nikmat? Kalau kamu semakin dapat nikmat, bisnes semakin menjadi, tapi kamu dalam maksiat, ingat, itu adalah supaya kamu semakin bertambah dosa. Semakin banyak alasan untuk Allah mengazab kamu. Okey. Ya. Ni antara jenis istidraj. Okey, ada tak contoh dalam Quran orang yang dapat, dia lupa peringatan dan Allah semakin bagi banyak kesenangan, dan dia tengah-tengah seronok Allah tarik secara mengejut? Contoh dalam Quran. Qarun. Al-Kahfi, kisah apa ni? Cuba buka ayat 32. Surah Al-Kahfi ayat 32.
Okey, tengok okey. Apa pecah? Tulisan pecah. Okey. Wadrib. Allah kata wadrib. Boleh Ini dah baca setiap minggu kan? Mana maksudnya pun dah hadam lah. Okey, wadrib apa makna dia? Pukul. Ini idrib ni fi'il amar. Bila fi'il amar, Allah perintahlah. Allah perintah kepada siapa ni? Nabi Muhammad lah. Sebab ayat turun pertama pada Nabi. Qul. Itu perintah pada Nabi. Buatlah contoh. Buatlah lahum bagi mereka orang musyrikin Mekah. Buat contoh pada mereka. Apa dia? Masalan, perumpamaan. Rajulaini, dua lelaki. Ja'alna, kami jadikan li ahadihima, antara dua lelaki itu kami jadikan salah seorang daripada kedua itu apa dia? Jannataini, dua kebun. Milik siapa ni? Ada dua lelaki, ada dua kebun. Jadi dua kebun ni milik siapa? Milik kedua-dua lelaki ke ataupun seorang je? Seorang ni siapa? Dia dua lelaki ni sahabat. Seorang yang beriman, seorang kafir. Tapi tengok apa yang Allah bagi pada orang kafir, apa Allah bagi pada orang beriman. Kan? Allah bagi dua kebun kepada siapa ni? Ke kafir. Logiknya? Kita pernah tak dua anak kan? Satu nakal tak dengar cakap, satu lagi dengar je cakap. Baik je. Tapi kita bagi telefon yang tak dengar cakap, bagi motor yang tak dengar cakap. Yang dengar cakap tak bagi apa-apa. Pernah buat pada anak macam tu? Tak buat kan? Kalau buat anak kata apa? Tak ada kan? Sekarang Allah buat apa pada hamba dia? Yang menentang dia, yang kafir, Allah bagi dua kebun. Yang beriman tak ada kebun. Dan kebun pula, kebun yang min a'nab, inab, anggur. Anggurnya antara kebun yang terbaik. Ada di tanah Arab tak ada musangking. Kalau ada musangking lah. Kan? Kebun, dua kebun daripada anggur. Satu, tengok Allah bagi, bukan satu je. Wa hafafnahuma, dan kami kelilingi dua kebun itu dengan binakhlin, pokok-pokok kurma. Biasa kalau kebun pagarnya apa? Zin, besi. Tapi Allah bagi kemewahan, pagar kebun dia pun pokok-pokok kurma. Itu pun hasil. Yang ketiga, wa ja'alna bainahuma zar'a, dan kami jadikan pula antara dua kebun itu zar'a, tumbuhan-tumbuhan lain. Celah-celah tu ditanam lada, tanam sayur dan sebagainya. Tiga. Kemudian kiltal jannataini, yang keempat Allah kata apa? Kedua-dua kebun itu atat ukulaha, memberi atat ukulaha, memberi ukulaha hasilnya. Walam tazlim minhu syai'a, dan hasil dua kebun itu lam tazlim. Apa makna lam tazlim? Apa dia? Tidak dikurangkan. Tazlim tu makna asalnya ialah tidak dikurangkan. Tidak dikurangkan apa hasilnya. Syai'ah, sedikit pun. Mana kalau ada dua kebun, ada 1000 pokok anggur, semua berbuah dengan lebat. Tak ada satu pun tak berbuah. Itu mana walam tazlim. Sebab itulah zalim ni daripada perkataan ni lah. Bila kita zalim pada orang, makna kita mengurangkan hak dia. Dan zalim yang paling besar apa dia? Apa kaitan syirik pada Allah dengan kurang? Sebab zalim itu makna kurang. Iaitu kita mengurangkan hak Allah. Hak Allah ialah kita sembah sepenuhnya, tapi kita tak sembah. Kita telah mengurangkan hak Allah, iaitu kita telah menzalimi. Okey, dua kebun tu sedikit pun tak kurang hasilnya, sedikit pun. Dan nikmat yang keempat, yang kelima, wa fajjarna khilalahuma nahara, kami pancarkan antara dua kebun tu sungai. Apa nikmat tu?
Bila Allah sebut itu adalah nikmat tu. Sungai adalah nikmat. Apa dia? Cuba bayangkan kalau kebun sungai jauh. Susah tak? Jadi Allah nak memudahkannya. Sungai mengalir tengah-tengah kebun. Memudahkan pemilik kebun. Tengok berapa banyak Allah bagi pada yang tak beriman. Lepas tu, yang keenam, wa kana lahu samarun. Dan adalah bagi lelaki yang tak beriman tu ada satu lagi, samar. Samar ni ada dua tafsiran. Pertama, buah-buahan yang jenis lain, selain pada anggur, selain pada kurma. Dan ada juga samar ni adalah hasil-hasil kebun tu, dia berniaga benda yang lain. Bahkan ada mengatakan emas dan perak. Kaya gila tak? Tapi tak beriman. Faqala li sahibihi wa qala li sahibihi. Lalu dia berkata pada kawannya yang beriman tapi miskin. Sebab Allah tak bagi apa-apa. Wa huwa yuhawiruhu. Ketika dia sedang bersembang, itu menunjukkan dua ni adalah sahabat. Apa dia kata pada sahabat dia yang beriman? Ana aksaru minka malan. Aku lebih banyak harta daripada kamu. Mula kan? Mula dah. Dan wa'azu nafara, dan aku lebih ramai pengikut, pegawai, staf dan sebagainya. Ramai tak berbangga ni? Parti aku lebih besar, ahli lebih ramai, cawangan lebih banyak. Ada kan? Syarikat aku lebih besar, staf lebih ramai kan? Dan wadakhala. Lepas tu dia masuk. Wadakhala jannatahu. Dia pun masuk kebunnya. Lelaki yang tak beriman tu, dengan sombong dia masuk dengan kawan dia yang beriman. Wa huwa zalimul li nafsi. Dalam keadaan dia zalim pada dirinya. Apa zalimnya? Apa dia zalim? Dia masuk kebun dia kan? Bukan masuk kebun orang pun. Apa dia zalimnya? Zalimnya ayat yang sebelum tu. Aku lebih banyak harta daripada kamu. Sebenarnya ayat tu membawa kepada syirik. Bila dia kata aku lebih banyak harta, sebenarnya dia nak beritahu hasil usahaku. Kamu ni pemalas, sebab tu tak dapat. Bila dia rasa semua yang dia dapat hasil usaha dia, syirik. Sebab hebat macam mana manusia tak boleh membuahkan hasil, mereka dengan izin Allah. Biasa tak kita cakap macam tu? Macam mana kamu beli rumah besar? Itulah saya bekerja daripada kecil lagi. Lebih kurang. Simpan duit saya menabung daripada kecil lagi kan. Kata dia belajar daripada lelaki daripada surah. Okey. Tengok membawa kesan satu lagi. Penyakit pertama tadi ayat yang kita belajar pada, dia rasa bila dia dapat harta banyak dia adalah baik, dia adalah betul. Itu satu penyakit. Dan penyakit itu membawa kepada satu lagi penyakit yang lagi bahaya. Apa dah? Wa ma qala ma asunnu. Aku tidak rasa, aku tidak yakin antabida. Kebun aku ni akan binasa. Aku tak yakin. Mana aku yakin kebun aku akan kekal. Faham tak? Itu penyakit kedua. Daripada mula dia rasa dia betul, dia baik. Yang kedua, penyakit kedua, dia yakin kebun tak akan binasa. Bila tak akan binasa selama-lama, makna apa? Makna apa? Dia tak percaya ada hari kiamat. Sebab dia kata kebun aku ni akan kekal. Kemudian dia kata apa? Wa ma azunnu. Dan aku tidak yakin as-sa'ah kiamat qaimah akan berlaku. Sebab lelaki kawan dia yang beriman duk cerita pasal hari kiamat. Sebab dia adalah orang yang beriman, bagi peringatan. Maka kata lelaki yang ada dua kebun, dia kata apa? Alah, mana ada, kiamat tak akan berlaku lah. Dan tengok, wala'in ruditu. Kalau betul berlaku kiamat macam kamu cakap, apa yang aku akan dapat? Kalau betul berlaku kiamat dan aku dikembalikan ila rabbi, kepada Tuhan aku, apa aku dapat? La ajidanna khairan minna munqalaba. Aku akan dapat lebih baik daripada yang ada kat dunia ni. Kenapa? Pemikiran tu sangat-sangat bahaya.
Iaitu bila dia kaya kat dunia, pertama dia rasa Allah suka pada dia. Kalau Allah tak suka, kenapa bagi senang? Kenapa bagi sihat? Betul kan? Macam mak bapak lah, mak bapak bagi segala kemudahan. Bukankah itu tanda mak bapak suka pada anak kan? Yang mak bapak syik marah je pada anak, itu tanda mak bapak tak suka. Okey, satu. Yang kedua, bila dia rasa Tuhan suka, maka tak mungkin Tuhan suka kat dunia dan benci di akhirat. Mesti Tuhan akan suka selama-lamanya. Kalau Tuhan bagi kebaikan pada aku kat dunia, di akhirat pasti lebih baik. Sebab Tuhan suka. Mana mungkin Tuhan bagi yang tak baik, sedangkan Tuhan suka pada aku. Ramai tak berfikiran macam tu? Ramai? Ni yang sampai ketua tak pergi masjid ni. Dia kaya, sampai ketua tak pergi masjid. Sebab apa? Ada pemikiran macam ni lah. Kenapa nak pergi masjid? Kan Tuhan dah suka pada aku. Kalau aku mati pun, kalau ada kiamat pun, Allah akan bagi lebih baik. Sebab kat dunia terbukti Allah suka. Sampai ketua tak pergi masjid. Sampai ketua tak tutup aurat. Ramai tak? Ramai. Okey? Habis? Kita nak rasa apa ni? Tak jawab lagi soalan. Kalau kita orang beriman, bila naik pangkat, bila dapat harta semakin kaya, nak rasa apa? Rasa baik tak boleh. Haram. Buka surah ni. Surah Al-Mu'minun. Ayat 55. Saya nak bagi contoh lelaki dalam surah Kahfi yang ada 2 kebun kan. Kan Allah kata bila diperingatkan dia lupa. Apa Allah buat? Allah bagi lagi banyak kan. Dan kemuncaknya Allah binasakan kebun. Betul tak lelaki itu Allah bakar hangus semua kebunnya kan? Dalam keadaan dia putus asa. Okey. Oh, ni tak ada terjemah pula. Daripada bahasa Melayu, bahasa Inggeris tak ada langsung. Mana? Sebelah kiri tak ada English Ustaz. Hujung kiri. Tapi tak tersorok. Oh, sana. Tak ada zoom. Tak apa, tak apa. Kita boleh terjemah semua tera-tera ni. Apa dia? Adakah patut? Ya, sabuna. Ini semua penyakit-penyakit ni Allah nak tegur. Sangka macam tu, sangka macam ni. Adakah patut mereka menyangka mereka ni ialah orang kafir dan yang seumpama dengannya? Annama, sesungguhnya yang numidduhum, yang kami panjangkan umur, kami tambahkan rezeki lagi dengannya, mimmalin, daripada apa-apa jenis harta, wa banin, dan anak pun kami bagi semua berjaya, semua jawatan besar. Adakah patut mereka sangka apa? Dengan harta banyak, anak berjaya, mereka sangka apa? Nusari'u lahum fil khairat. Nusari'u apa dah? Mereka sangka kami mempercepatkan bagi mereka khairat, kebaikan. Balla yash'urun. Bahkan la yash'urun, mereka tidak sedar. Bila Allah bagi panjang umur, bagi sihat, bagi kaya, dia sangka apa? Allah nak kebaikan pada dia. Allah nak percepatkan balasan. Tapi Allah kata sebenar la yash'urun, mereka tak sedar. Apa yang mereka tak sedar? Sebenar semua tu bukan khairat, bukan kebaikan, tapi musibah. Kalau kita tanya orang yang senang kan, dia tak beriman tapi semakin kaya. Kita kata kamu ni dalam bahaya, dia kata apa? Kita pula yang bercakap ni miskin, dia kata apa? Yang bahaya kamu, bukan aku. Sebab tu Allah kata apa? La yashurun, mereka tak sedar. Mereka tak sedar. Kemudian
Allah nak begitu. Habis, siapa yang sedar? Innal wallazina dan atas. Innal lazina, sesungguhnya orang-orang yang hum, mereka min khasyati, daripada takut pada Tuhan mereka, musyfiqun. Musyfiqun mana? Sebab mereka takut pada Tuhan mereka, mereka takut pada azab Tuhan mereka. Bila takut khasyah pada Tuhan mereka, membawa kepada mereka takut pada azab Allah. Ini Allah nak begitu, orang yang sebenar-benar yang Allah nak kebaikan padanya. Bukan yang Allah bagi harta, bukan Allah bagi kesihatan. Yang Allah nak kebaikan padanya, ini sifatnya. Pertama pada sentiasa takut pada Tuhan mereka, sentiasa risau tentang azab Allah. Yang kedua, sifat kedua, wallazina hum, dan orang-orang yang dengan ayat Tuhan mereka yu'minun, beriman. Ayat Tuhan mereka apa dia? Quran. Apa makna beriman dengan ayat Allah? Faham, tadabbur dan amal. Kalau setakat baca bukan yu'minun. Kalau setakat baca apa dia? Hum bi ayati rabbihim yaqra'un. Tak, yu'minun, faham dan amalkan. Dua, kan? Yang ketiga, wallazina hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka dengan Tuhan mereka sedikit pun tidak syirik. Syirik riak ke, syirik yang membawa kepada terkeluar daripada Islam ke, buat amalan kerana Allah, tapi dalam kerana Allah ada juga kerana orang. Tak ada. Yang keempat, wallazina yu'tuna, dan mereka yang memberi. Yu'tuna fi'il apa ni? Kalau kita belajar bahasa Arab, fi'il mudhari' menunjukkan apa? Mereka sentiasa memberi ma atau apa yang mereka telah beri, iaitu bagi sedekah. Dah beriman dengan ayat Allah, dah tidak syirik, dah takut pada azab Allah, tambah lagi sedekah pula. Selepas mereka buat semua sekali, apa perasaan hati mereka? Wa qulubuhum wajilah. Hati-hati mereka masih, mereka tak pernah rasa aku dah okey, aku dah baik. Tak ada. Hati mereka tetap rasa takut. Kenapa takut? Annahum ila rabbihim raji'un. Sebab sesungguhnya mereka hanya kepada Tuhan mereka, mereka akan kembali. Bila kembali kepada Tuhan mereka, nak buat apa? Amalan. Tapi mereka risau amalan mereka diterima ataupun tak. Menyebabkan hati mereka wajilah. Wajilah. Ni sifat orang beriman. Bila beramal, hati kena wajilah. Syok sendiri ke, rasa okey ke, tak ada. Bukan orang beriman tu. Patutlah saya pelik kan. Kadang-kadang setengah orang kita lah, orang Melayu, bila nak pergi Mekah buat kenduri. Itu belum buat haji tu. Belum buat tu, dah seronok dah. Lepas tu bila balik haji, balik umrah, buat kenduri lagi. Bila buat kenduri seronok tak? Kenapa seronok? Kenapa seronok? Persoalan, kenapa seronok? Adakah kamu dah dapat wahyu bahawa haji kamu diterima? Tak ada kan? Ni, sifat orang beriman, selesai beribadat, hati takut. Mana ada orang dalam takut-takut buat kenduri? Kenapa buat kenduri? Kenduri dalam keadaan saya takut amalan tak diterima. Mana ada? Bila dah kenduri mesti seronok. Okey. Dan Allah simpulkan. Tadi yang mendakwa dia yang Allah nak segerakan kebaikan, siapa tadi? Ya Allah bagi harta, bagi pangkat kan? Allah kata tak, bukan itu yang kami nak kebaikan. Mereka tak sedar. Allah kata ulaika, itulah mereka yang yusari'una, mereka yang benar-benar bersegera fil khairat, dalam kebaikan. Dan wahum laha sabiqun. Mereka ni yang ada 4-5 sifat ni, bukan setakat mereka bersegera dalam kebaikan. Ada dua ni. Satu, yusari'u. Yang kedua, sabiqun. Ini sifat-sifat orang beriman setelah beribadat.
Satu, hati wajilah. Yang kedua, segera dalam dah buat ibadat, dah takut, masih lagi bersegera buat ibadat yang lain. Dan dalam bersegera pula, dia sabikun. Apa beza sabikun dengan yusari'un? Yang ni bersegera, yang ni mendahului. Contohlah kalau solat Jumaat kan, segera pergi awal dan dia mendahului dapat saf pertama. Ada orang segera pergi awal tapi tetap saf belakang. Sebab apa? Mudah nak keluar kan. Boleh faham? Dan Allah sendiri mengiktiraf, inilah sebenar orang yang nak kebaikan. Tapi orang beriman ada tak rasa dia dah okey? Tak ada. Ingat tiga ni. Satu, wajilah. Yang kedua, yusari'un. Yang ketiga, sabikun. Tak ada dia rasa aku dah okey. Okey, boleh Kita balik pada ayat kita. Ente nak okey. Tadi Ustaz cakap, ada student cakap kenduri itu untuk sedekah dan untuk memaafkan. Okey. Bila saya sebut kenduri lepas balik haji ke lepas balik umrah, alasan dia untuk bersedekah. Saya nak tanya, bila kita digalakkan bersedekah, Allah puji orang beriman, allazina yunfiquna bil-laili wan-nahar, siang dan malam, dan sirran wa alaniyah, secara rahsia dan secara. Allah kata kalau kamu orang beriman, jangan pilih waktu untuk bersedekah. Kalau betul nak sedekah, kenapa tunggu balik haji? Orang lapar sebelum haji lagi kan? Betul tak? Mana lebih tepat kita buat tu sebab budaya, adat. Kemudian sedekah pula yang terbaik kepada siapa pula? Kalau ikut Al-Quran, orang miskin. Tapi biasa yang kenduri balik haji tu, siapa yang datang? Jiran-jiran yang sama-sama yang tinggal di taman mewah kan? Jarang kita jumpa orang miskin kan. Kalau nak jumpa orang miskin, okey lah. Okey. Kemudian makan Allah tidak patut bagi Allah liyazara, untuk membiarkan al-mu'minin, orang-orang ala ma antum, atas apa yang kamu di atasnya. Apa maksud ayat ni? Ini Allah nak bagi tahu tidak patutlah bagi Allah membiarkan orang beriman berada sebagaimana mereka. Sebab zaman Nabi pada zahirnya beriman, tapi hakikatnya bukan semua beriman. Ada yang pada zahir beriman tapi hatinya munafik. Jadi Allah kata tak patut Allah membiarkan yang munafik dengan beriman ni sama. Mesti ada satu proses, apa dia? Hatta, sehingga Yamiza apa dia? Dia iaitu Allah membezakan al-khabis, yang buruk, min, dari at-tayyib,
yang baik. Apa maksud? Khabis ialah orang munafik. Jadi sebab Madinah ni dia ada 3 golongan. Pertama, orang yang benar-benar beriman, zahirnya dan batinnya beriman. Yang kedua, yang betul-betul kafir. Yang zahirnya kafir, batinnya kafir. Itu clear. Dan ada satu lagi golongan yang tak clear. Apa dia? Zahirnya Islam, solat belakang Nabi, sedekah, tapi hatinya ada 3 kan? Tapi di sini Allah kata apa? Ada 2 je. Satu khabis, yang kedua tayyib. Kenapa 2 je? Sebab 2 itu buruk ada. Yang munafik itu sebenar masuk sana. Kafir dengan munafik sama. Bahkan yang munafik itu sebenar lagi khabis. Khabis ni lawan tayyib lah. Kita biasa baca doa yang ada khabis. Ada? Doa apa? Cuba baca, ada tak? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Aku berlindung daripada apa tu? Syaitan jantan dan. Jadi apa saja yang jahat dipanggil khabis. Orang ke, syaitan ke? Okey. Jadi Allah kata dalam keadaan Nabi dan para sahabat berperang dan sebagainya, dan orang munafik pula berupa Islam, merosakkan Islam daripada dalam, tidak patut Allah biarkan macam tu je. Mesti ada satu proses untuk Allah tunjukkan siapa sebenarnya munafik. Contoh dalam peperangan Uhud, terbongkar tak siapa yang munafik? Kan? Siapa dia? Abdullah bin Ubay dan berapa ramai? Kenapa terbongkar? Macam mana boleh terbongkar? Yalah, macam mana dia boleh patah balik? Sebab Allah wajibkan peperangan di luar Madinah. Mereka nak dalam. Jadi Allah jadikan peperangan tu berlawanan dengan kehendak dia. Di situ terbongkar. Kan? Mana dengan ujian terbongkarlah. Sebenarnya ayat ni walaupun turun kepada orang munafik, tapi pengajaran untuk orang beriman. Sebab orang munafik zahirnya beriman. Mana Allah nak bagi kepada kita juga, aku tak akan biarkan kamu mengaku beriman. Solat puasa aku tak akan biarkan. Sehingga aku bongkar siapa kamu sebenarnya. Dengan apa Allah bongkar kita ni? Kadang-kadang dengan ujian, kadang-kadang dengan musibah, kadang-kadang dengan hilang pekerjaan. Dulu kata sibuk nak pergi masjid kan, sekarang aku dah benar tak pergi. Kenapa tak pergi? Jemaah sama, muka sama je. Okey. Dulu kata nak bersedekah bila kaya kan, Allah pun bagi kaya, tak sedekah. Jadi Allah nak beritahu, siapa-siapa yang mengaku beriman, jangan seronok, sebab Allah akan uji. Allah akan test, dan Allah akan bukti siapa sebenarnya kamu. Berapa ramai yang mulutnya manis kan, tapi hatinya. Sebab tu Allah kata apa? Wa ma kana, dan tidak adalah Allah liyutli'akum untuk memperlihatkan kepada kamu alal ghaib, atas perkara ghaib. Apa maksud ni? Apa kaitan dengan cerita ni? Cerita ni Allah nak beritahu manusia ni Allah tak akan biarkan berpura-pura, sampai suatu masa Allah akan bongkarkan. Dulu saya ada dengar seorang student saya, dia kata bapak dia nazir masjid, kaki masjid. Pagi awal sebelum siap lagi, kadang-kadang dia tukang buka lampu kipas kan. Tapi bila ditakdirkan tak pegang jawatan, tak pergi. Step pertama. Step kedua, Allah bagi sakit, tak solat. Nampak tak? Jadi makna dia pergi sebelum ni sebab apa? Sebab jawatan.
Oh banyak tu. Sihat walafiat pergi masjid solat. Bila Allah bagi sakit tak solat. Kita pun belum tentu. Jadi Allah tak akan biarkan. Kemudian tiba-tiba Allah cerita apa? Allah tidak akan memperlihatkan perkara ghaib kepada kamu. Apa maksud dia? Munafik ni, kita nampak tak orang tu munafik? Tak. Sebab apa tak nampak? Ha? Dalam hati. Jadi siapa yang akan tahu orang tu munafik? Allah kan? Sebab tu Allah kata, perkara ghaib dalam hati manusia, orang tu munafik ke beriman, Allah tak akan tunjuk pada kamu. Allah tak akan tunjuk kepada kamu. Nabi Muhammad sendiri tahu tak? Tak tahu. Kadang-kadang duduk sebelah Nabi, Nabi tak tahu dia munafik. Kecuali Allah yang bagi tahu. Sebab itulah berdasarkan ayat ini juga ahli tafsir kata apa? Siapa yang mendakwa dia tahu benda yang baik, yang ghaib, dia adalah kazib, pendusta, penipu. Saya tahu lepas 5 tahun akan berlaku kiamat. Penipu. Dah berapa kali 5 tahun kan tak berlaku. Kadang-kadang dia kata, saya dah tahu awak nak datang pukul 5. Penipu. Semua yang mendakwa tahu benda ghaib, dia penipu. Kecuali apa dia? Walakin, akan tetapi. Allah Yajtabi makna dia memilih min rusulihi, dari rasul-rasulnya. Tengok Rasul ni satu ke jamak? Jamak kan? Tapi kalau tengok terjemahan, satu ke ramai? Quran tepat lah. Sebab tu rasul-rasulnya. Man, siapa yang? Siapa yang dia kehendaki. Apa maksud dia? Allah tak akan tunjukkan perkara gaib, termasuk orang munafik, kepada kamu, kecuali Allah tunjuk pada siapa? Rasul sahaja. Jadi kalau ada orang sekarang mendakwa dia tahu benda gaib, dia penipu. Buka surah Jin ayat 26 dan 27. Surah Jin, tak tahu surah ke berapa. Tu kena tanya Jin. Apa dia? Surah yang ke? 72. Uh, 26 dan 27. Okey. Dengar betul-betul ni. Kadang-kadang kita sendiri belajar tadabbur kan, percaya cakap bomoh kan. Allah kata apa? Alimul ghaib. Allah yang mengetahui benda ghaib. Fala yuzhiru. Maka Allah tidak akan menzahirkan, sama dengan yutli'u tadi. Maka Allah tidak akan menzahirkan ala ghaibihi, perkara ghaib, ahadan, seorang pun. Illa, kecuali manirtada, siapa yang Allah reda. Siapa yang Allah reda? Mir Rasul, daripada Rasul. Orang biasa tak ada. Okey, fa innahu yasluku. Okey, tak ada. Setakat ni je. Jadi pertama Allah nak beritahu perkara ghaib Allah tak akan bagi tahu sesiapa, kecuali mesti ada dua syarat. Pertama, Rasul. Yang kedua, ya Allah reda. Boleh faham? Okey, kita balik pada ayat kita.
Dekat sini. Fa'aminu. Maka berimanlah oleh kamu billah, dengan Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Ini betul pula ni. Jadi Allah kata apa? Berimanlah kamu semua dengan Allah dan Rasulnya. Apa kaitannya? Sebab sebelum ni ada munafik kan. Bila munafik dia tak benar-benar beriman. Jadi Allah sayang pada mereka, benar-benarlah kamu beriman dengan Allah dan Rasul. Jangan berpura-pura. Macam mana cara kita beriman dengan Allah? Dengan sebenar-benarnya. Kita ni, kalau saya tanyalah, adakah kita semua telah benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul? Dah ke belum? Dah, jawab je. Kalau dah, kalau tak. Belum. Lepas tu, sampai bila ni? Oh, sampai Allah izin. Jadi, macam ada kaitan dengan Allah lah. Kalau Allah tak izin, kita pun tak beriman lah. Itu macam nak menyalahkan Allah. Buka surah An-Nisa ayat 65. Surah An-Nisa ayat 65. Okey. Dengar baik-baik Ini ciri-ciri orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Allah kata apa? Fala wa rabbika. Maka demi Tuhan engkau. Di sini ada sumpah. Waw ni dia panggil apa? Waw qasam. Waw sumpah. Sebab tu bari bawah tu wa rabbi bi. Jadi siapa yang bersumpah? Allah sendiri bersumpah dengan dirinya. Bila Allah bersumpah, menunjukkan ayat ni, yang Allah nak begitu satu benda yang besar dan penting. Apa dia? Maka demi Tuhan engkau, wahai Muhammad, la yu'minuna. Mereka tak beriman. Mereka tak beriman. Hatta sehinggalah yuhakkimuka. Mereka menjadikan engkau ni sebagai hakim ataupun pemutus. Dalam perkara apa? Fima syajara bainahum. Dalam perkara yang mereka berselisih. Bila berselisih je, cari Rasul. Beriman. Bila berselisih je, tak cari Rasul, cari guru. Tak beriman. Ramai tak? Bila berselisih, rujuk pada guru dia. Rujuk pada pendapat dia. Betul? Belum beriman. Allah bagi syarat. Kamu semua tak beriman sehingga menjadikan Rasul sebagai hakim, kata putus. Bila Nabi cakap, kita terima. Belum beriman lagi. Ada syarat kedua. Fima syajara bainahum summa la yajidu. Lepas mereka menjadikan Rasul sebagai hakim ataupun kata pemutus, la yajidu. Mereka tidak dapati fi anfusihim, dalam diri mereka, haraj. Yang tadi menjadikan Rasul sebagai hakim. Satu. Yang kedua, tidak ada dalam diri mereka haraj. Apa makna haraj? Dah terima hukum Rasul, tapi hati tak puas hati lah. Sebab saya dah buat 50 tahun ni, nak tukar belum beriman. Allah bersumpah belum beriman. Yang ketiga, kamu tidak dapati rasa tak puas hati mimma qadaita, dari apa yang engkau iaitu Rasul putuskan. Rasul putus, ada rasa tak puas hati, belum beriman. Wa yusallimu. Yang ketiga, ini yang ketiga. Yang ketiga, dan mereka menyerah diri bulat-bulat kepada hukum Allah.
Syekh Sa'di dia kata apa? Yang pertama ni Islam, serah diri. Yang kedua ni iman. Yang ketiga ihsan. Ni sampai tahap apa? Ihsan. Kita sembah Allah seolah kita nampak Allah. Sikit pun tak ragu. Boleh? Yang pertama adalah Islam. Islam kita. Kita terima Allah dan Rasul sebagai pemutus. Itu tanda kita Islam. Dan kita tak rasa sikit pun rasa janggal ke, rasa berat ke, bahkan kita rasa puas. Itu iman. Dan kita serah diri kita semuanya kepada hukum Allah dengan penuh keredaan. Itu adalah ihsan, tahap yang paling tinggi. Boleh? Ini cara beriman yang sebenar. Kalau tak, mungkin ada ciri-ciri munafik. Mulut cakap okey tapi hati rasa tak puas dia. Kenapa zikir 1000? Saya nak tambahlah sikit. Tak puas hati lah tu. Rasa sikit je kan. Lepas solat kan, kenapa baca astagfirullah sahaja? Kan lagi panjang, lagi bagus. Tak puas hati dengan Rasul. Benda simple je. Kenapa tak boleh sapu muka lepas salam? Bukan dosa, bukan maksiat pun. Tak puas hati. Bila Nabi tak sapu, satu terima. Yang kedua, jangan tambah. Tanda kamu puas hati, jangan tambah, jangan komen. Kan? Sebab apa yang Nabi buat adalah wahyu daripada Allah. Bila kamu komen apa yang Nabi buat, sebenarnya kamu komen siapa? Allah. Okey, boleh kita habiskan ayat. Bukan ni. Okey. Kemudian Allah kata wa in tu'minu. Dan sekiranya tu'minu, kamu beriman. Wa tattaqu, dan kamu bertakwa. Apa beza beriman dengan bertakwa? Iman ikut, takwa takut. Kurang. Iman percaya, takwa beriman dalam hatilah, yakin. Takwa buat apa yang Allah suruh, tinggal yang Allah larang. Jadi Allah kata nak bagi tahulah kepada siapa yang masih munafik ni, betul-betullah kamu beriman, yakin dalam hati, dan buatlah apa yang Allah perintah dengan 3 syarat tadi. Kemudian kamu dapat apa? Rugi tak bila taat sepenuhnya pada perintah Allah? Falakum, ada hadiah pula. Maka bagi kamu ajrun, upah. Sebut pahala ni tak masuk je. Pahala yang besar. Allah sengaja guna perkataan upah sebab manusia suka upah. Bila kita bekerja, kita jadi semangat kan? Sebab apa? Sebab fikir akhir bulan dapat gaji. Penat, letih ke, jalan jam macam mana ke, kereta rosak, beki lagi, nak pergi lagi kerja. Sebab apa? Mindset kita nak fikir dapat upah kan? Jadi kalau kita berfikir macam tu kepada pahala, insya-Allah kita bersemangat untuk beramal soleh. Satu. Yang kedua, upah. Yang kedua apa dia? Azim. Allah sebut pula azim. Makna apa tu? Upah yang kamu bukan azim pun. Berapa ribu? Macam rupiah berapa ribu? Katalah 20,000 kan? Kan? Itu pun saya nak tinggal tu. Oh tinggi lagi ke? Tak apalah, saya agak je. Tak apalah, katalah 50 kan, 50k setiap bulan. Tapi yang Allah nak bagi agak ke berapa? Subhanallah. Kadang-kadang benda ni tak masuk. Allah sengaja tambah azimun supaya kita bayangkan kalau upah daripada Tuhan mesti hebat.
Daripada bos yang paling kaya dah hebat. Ini daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Lagi hebat. Kenapa kamu buat slow and steady? Boleh? Okey, cukup lah. Tak, dia yang kata pengajaran ayat 175 tak bagi lagi. Oh ya ke? Kita bagi besok kok. Tapi ada yang kongsi kat tadi tak pasal Nabi kan. Ha? Itu tadi kan. Ikut Allah. Ikut Rasul. Ikut Allah. Ha? Dia tanya kalau sekarang Nabi tak ada. Jadi kita nak dengar ulama. Dia berbuat. Okey. Soalan dia, tadi kena kalau surah An-Nisa ayat 65 kan? Allah bersumpah dan mengatakan semua orang tak beriman sehingga dia menjadikan Rasul sebagai hakim ataupun pemutus. Jadi soalan dia, sekarang Rasul dah tak ada, boleh tak ikut ulama? Rasul tak ada, tapi apa yang ditinggalkan oleh Rasul ada tak? Ada. Hadis-hadis sahih. Ada sahih Bukhari, ada sahih Muslim kan? Bahkan Nabi sebut dalam satu hadis, aku tinggal kepada kamu dua perkara yang kalau kamu pegang, kamu tak akan sesat selama-lamanya, Quran dan hadis. Cuma ulama menentukan yang mana hadis sahih, yang mana hadis dhaif kan. Kita ikut Rasulullah dengan dibantu oleh ulama. Bukan kita tolak ulama. Bahkan ulama pun kena ikut Rasulullah. Apa kata Imam Syafi'i? Iza sahal hadis fahuwa mazhabi. Kata Imam Syafi'i, kalau itu adalah hadis sahih, maka itulah mazhab aku. Mana ulama yang hebat ni, dia cukup yakin. Dia hebat macam mana, dia tetap manusia. Mungkin tersilap. Tapi kalau hadis sahih, pasti wahyu, pasti tak silap. Maka yang terbaik ialah kita ikut wahyu berpandukan ulama. InsyaAllah. Okey, ada soalan? Sebab isu malam ni panas, mungkin banyak soalan kot. Tak ada. Tak ada, kita ambil satu hadis. Daripada buku 62 Amalan Pembuka Pintu Syurga. Amalan yang ke-24, muka surat 65. Siapa yang ada buku, muka surat 65. Amalan yang ke-24, iaitu mendidik dan menafkahi anak-anak perempuan. Ini kelebihan khusus mendidik anak perempuan. Jadi siapa ada anak perempuan jangan merungut, sebab ada kelebihan khusus. Diriwayatkan daripada dalam kitab Sahih Muslim daripada Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahawasanya Nabi SAW bersabda, man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Maksud dia, kata Nabi SAW, barang siapa yang mengurus, mendidik, menjaga dua anak perempuan sampai keduanya mencapai umur balik ataupun dewasa, maka kata Nabi, orang yang menjaga dua anak perempuan ini akan datang pada hari kiamat, sedangkan jarak antara dia dan diriku seperti ini. Nabi merapatkan dua jari. Macam Nabi dengan penjaga anak yatim. Yang ni Nabi dengan bukan penjaga anak yatim, dua anak perempuan. Mana kelebihan khusus bagi siapa yang menjaga anak perempuan? Dua. Kalau satu, okey tak? Kalau tiga, tiga lagi okey. Kalau dua, okey. Dua, tiga lagi bagus. Nanti kita akan baca. Ada sahabat bertanya, satu hadis kata tiga. Jadi sahabat bertanya, kalau dua, sama tak ganjaran? Nabi kata ya.
Lepas tu sahabat tak bertanya. Kalau satu macam mana? Pengulas hadis mengatakan kalau sahabat bertanya, kalau satu pun Nabi akan jawab, ya, ganjarannya sama. Kenapa anak perempuan? Kenapa tak anak lelaki? Mana lebih senang? Jaga anak lelaki ke anak perempuan? Siapa ada pengalaman? Lelaki lebih? Ya ke? Kan lelaki kaki lagi panjang kan? Jaga aurat apa semua kan? Dia ulama mengatakan Nabi beri keutamaan yang khusus menjaga anak perempuan sebab perempuan ni adalah bangsa ataupun bangsa yang sentiasa ditindas, sentiasa lemah. Lelaki ni okey sikit. Lelaki kalau tak ada mak bapak pun, kalau tak dijaga, kadang-kadang dia boleh cari makan sendiri. Dan orang tak berapa nak kacau sangat sebab lelaki. Tapi perempuan ni sentiasa ditindas, betul tak? Sama ada ketika kecil ke, ketika besar ke, kadang-kadang diceraikan, ditinggalkan mak bapak, sangat-sangat tertindas. Jadi kalau kita membela, menjaga anak perempuan, kelebihannya sangat besar. Wallahualam. Okey? Jadi bila Syekh dapat anak perempuan je 5 orang, bersyukur. Ada kelebihan tu. Jangan, ya Allah, perempuan lagi. Ya. Okey, kita sambung insya-Allah malam besok. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنال عظيم الأجر والغفران.